Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi seperti biasa, jika audio saya jelas, saya harap anda boleh memberi mesej untuk menyatakan ianya jelas. Dan hari ini topik perbincangan kita terlalu menarik kerana hari ini didakwa akan berlaku pengusulan tarikh pembubaran Parlimen oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi semalam saya adakan satu live yang menarik dan saya menyarankan anda untuk menontonnya di YouTube Regi J.C. Ritauddin. Dan dalam live itu banyak penjelasan yang telah saya berikan yang penting. Tajuknya bubar tak bubar esok, ini jawapannya. Jadi anda akan melihat banyak yang telah saya jelaskan hari ini sudah terbukti benar. Okey, tetapi jadi anda perlu rujuk kenyataan itu. Jadi hari ini saya kira saya ada banyak perkara nak dibincangkan, jadi saya berharap anda menonton sehingga akhir siaran kerana banyak persoalan anda akan terjawab. Okey. Khususnya saya ada 5 perkara yang ingin saya bincangkan berhubung dengan isu pembubaran Parlimen dan pertemuan Perdana Menteri dengan Agong hari ini. Ya, seperti yang saya jelaskan semalam, perlu anda ingat apabila Ismail Sabri melangkah masuk istana dan menghadap Yang di-Pertuan Agong, beliau berbuat demikian sebagai Perdana Menteri. Beliau berbuat demikian sebagai Perdana Menteri yang tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan dari sudut fungsi dia, peranan dia dan sebagainya, kuasa-kuasa dia dan sebagainya. Dia melangkah masuk ke dalam Istana Negara sebagai Perdana Menteri atas keahlian dia dalam Dewan Rakyat, bukan atas keahlian dia dalam UMNO. Sebab pelantikan Perdana Menteri memerlukan seorang itu menjadi ahli Dewan Rakyat, bukannya tak ada kaitan dengan parti. Dan beliau melangkah masuk dalam istana sebagai Perdana Menteri atas lantikan Agong, bersandar kepada kuasa-kuasa Agong dalam Perlembagaan Persekutuan yang buta parti. Dalam apa jua perkara dalam Perlembagaan Persekutuan, ianya buta parti. Jadi Perdana Menteri, apabila Ismail Sabri atau Perdana Menteri melangkah masuk dalam istana, dia bukannya membawa suara parti, dia bukannya boleh dipengaruhi oleh parti, dia bukannya boleh ditekan oleh parti, dia bukannya boleh diarahkan oleh parti. Perdana Menteri ada kuasa-kuasa dia tersendiri yang ditakrifkan oleh Perlembagaan Persekutuan, bukannya parti. Dan Perdana Menteri bertanggungjawab sepenuhnya kepada Yang di-Pertuan Agong, kepada Kabinet Persekutuan dan kepada rakyat, bukannya kepada Presiden parti. Jadi anda perlu faham itu apabila anda memikirkan Ismail Sabri masuk istana. Itu permulaan. Jadi ada 5 perkara yang saya nak bincangkan. Okey. Yang duk tanya, asyik tanya salam kuasa ketiga tu apa maksud, sebentar lagi lah. Okey. Jadi pertama sekali, apabila Ismail Sabri masuk ke Istana Negara, sudah ada laporan-laporan media dan sebagainya. Okey. Dan macam-macam desas-desus, macam-macam ura-ura. Semalam saya dah beritahu, ura-ura, desas-desus semuanya buang masa. Sebab itu saya terus mengeluarkan satu artikel yang anda boleh rujuk dalam thethirdforce.net, di mana saya memberitahu tunggu kenyataan rasmi Istana Negara. Dan saya menulis sebenarnya Perdana Menteri dipercayai akan membangkitkan isu pembubaran Parlimen. Saya tak kata dia sah akan membangkitkan isu pembubaran Parlimen. Dan saya kata apa pun jangan mendahului istana, kerana apa yang berlaku mungkin tidak seperti yang anda jangkakan atau sangkakan. Jadi tunggu kenyataan rasmi Istana Negara. Itu kenyataan pertama saya. Kemudian kenyataan kedua saya adalah
susulan daripada laporan sebuah portal, iaitu Malaysia Kini, yang melaporkan tarikh pembubaran Dewan Rakyat tidak dibincangkan semasa Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong. Menurut Malaysia Kini, perkara itu disahkan oleh sumber yang rapat dengan pejabat Perdana Menteri dan disokong oleh maklumat dari istana. Jadi saya menulis, tidak dapat dipastikan jika Perdana Menteri ada menyebut atau menyentuh isu pembubaran Parlimen atau membincangkan keputusan UMNO berhubung perlunya pilihan raya umum diadakan dalam pertemuan dia dengan Agong. Ya, sebab yang kita tahu, tarikh spesifik tidak dibincangkan, tetapi itu tidak bermakna Ismail Sabri tak menyentuh apa-apa berhubung isu pembubaran. Okey. Kemudian saya merujuk kepada kenyataan istana. Jadi Istana Negara, saya tertunggu-tunggu dan akhirnya ada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh istana, dan di dalam kenyataan istana dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenan menerima menghadap Perdana Menteri untuk mesyuarat pra kabinet, ya, yang merupakan aktiviti mingguan dan rutin utama, ya, untuk membincangkan dan sebagainya. Jadi di situ sah tarikh spesifik pembubaran Parlimen tidak menjadi tumpuan. Tetapi apakah sebenarnya maksud kenyataan Istana Negara ni? Jadi ini adalah perkara pertama yang saya nak bincangkan, iaitu perbezaan di antara rahsia perbincangan dengan kenyataan rasmi. Perlu saya menekankan kepada anda, kita tidak mungkin tahu apa yang dibincangkan antara Perdana Menteri dengan Yang di-Pertuan Agong, dan tidak ada mana-mana peruntukan perundangan atau perlembagaan yang mewajibkan isu-isu perbincangan ini didedahkan kepada rakyat menerusi kenyataan rasmi. Jadi kita tidak tahu sama ada isu pembubaran ada dibincangkan atau Perdana Menteri ada memberitahu Agong bahawa dia telah ditekan untuk mengusulkan tarikh pembubaran Parlimen, atau adakah Perdana Menteri membincangkan dengan Yang di-Pertuan Agong berhubung ketetapan MKT bahawa pilihan raya perlu diadakan tahun ini. Kita tidak tahu. Cuma ada perkara yang ditentukan sebagai perkara yang akan dimaklumkan sebagai rasmi. Jadi keputusan dibuat bahawa secara rasmi Istana Negara akan memaklumkan bahawa berlaku mesyuarat pra-kabinet. Ya. Jadi itu perbezaan antara kenyataan rasmi yang kita terima sebagai kenyataan yang muktamad berbanding dengan perbincangan sebenar. Itu adalah antara Ismail Sabri dengan Yang di-Pertuan Agong. Jadi sekiranya berbangkit soalan kepada saya, adakah isu pembubaran Parlimen dibincangkan? Pada hemat saya, ini adalah sesuatu yang kita tidak mungkin tahu. Yang ada laporan kononnya tarikh spesifik tidak dibincangkan, tetapi adakah ianya isu pembubaran atau desakan UMNO atau tekanan UMNO dibincangkan? Kita tidak mungkin tahu. Yang pasti, daripada kenyataan rasmi, segala desas-desus yang ditimbulkan semuanya adalah palsu. Ya. Sebab itu, ini perkara kedua. Sebab itu semalam saya menjelaskan dan memberi nasihat kepada anda semua untuk berhenti melayan desas-desus. Kerana desas-desus dalam media ni sebenarnya ditimbulkan tak lain tak bukan oleh pihak-pihak yang berkait sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan kluster mahkamah dan Presiden UMNO. Itu adalah kepartian, bukannya dalam bidang kuasa Perdana Menteri dari sudut perlembagaan persekutuan. Contohnya, apabila media melaporkan sumber ini atau sumber itu menyatakan hari Khamis akan diusulkan tarikh pembubaran, atau hari Jumaat akan diusulkan tarikh pembubaran, atau hari Khamis akan bubar, atau hari Jumaat akan bubar, nyata semuanya palsu. Ya, kerana saya ulang, desas-desus ini kalau anda kaji, semuanya menjurus kepada pihak yang berkait secara langsung atau tidak langsung dengan kluster mahkamah dan Presiden UMNO, termasuk Presiden UMNO sendiri. Itu tidak ada sebarang makna dari sudut kuasa Perdana Menteri.
Dan desas-desus ini semuanya tidak konsisten. Ada yang kata Khamis, ada yang kata Jumaat, dan jika kita kaji sumber-sumber yang tidak dinamakan ini, semuanya merujuk kepada taklimat tertutup Presiden. Apa yang mereka berkata mereka dapat, mereka tangkap, mereka hadam daripada kenyataan dia. Itu pun berubah-ubah, bercanggah-canggah. Sumber-sumber peribadi saya juga bercanggah-canggah. Ya. Jadi saya tidak melaporkan apa yang diberitahu oleh sumber-sumber peribadi saya. Tetapi ada pihak media yang melaporkan sumber ini, sumber itu, dan kenyataan-kenyataan sumbang dan bongkak sumber-sumber tertentu daripada UMNO yang dikaitkan dengan kluster mahkamah ke tidak. Ya, kononnya jangan berdolak-dalik lagi, tak guna anda cuba mempengaruhi PM dan sebagainya. Semuanya bukannya kenyataan Perdana Menteri. Semalam saya tegur anda. Saya berkata, jika anda lihat kenyataan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, sebab dia ada dua peranan. Peranan sebagai ahli parti dan peranan sebagai ahli Perdana Menteri. Jadi saling tidak bertindih. Jika anda perhatikan, dia konsisten. Pertama, dia pernah beritahu apa-apa keputusan top 5 akhirnya akan dibincang oleh Kabinet, diputuskan oleh Kabinet. Dan hari ini ada laporan yang mendakwa atau pengakuan seorang menteri yang memberitahu bahawa majoriti Kabinet sebenarnya tidak setuju dengan cadangan bubaran Parlimen awal. Dan yang kedua, Ismail Sabri konsisten memberitahu kuasa yang ada pada Perdana Menteri, sama ada nak usulkan pembubaran Parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong ke tidak, adalah kuasa prerogatif atau kuasa budi bicara Perdana Menteri yang tidak boleh dipengaruhi oleh sesiapa, lebih-lebih lagi parti politik. Itu jelas dan konsisten dinyatakan oleh Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Walaupun sebagai ahli parti, bila dia bercerita berkenaan dengan parti, dia akan kata dia setuju dengan top 5, dia setuju dengan keputusan parti, sebab dia sebenarnya sedang memenuhi sebagai ahli parti, memenuhi kehendak perlembagaan UMNO yang memerlukan dia mematuhi ketetapan parti. Tetapi bila dia bercakap sebagai Perdana Menteri, kenyataan dia konsisten. Jadi tidak ada kekeliruan. Kekeliruan ditimbulkan oleh puak kluster mahkamah. Pemimpin-pemimpin dia termasuk Bong Mokhtar, termasuk Zaid Hamidi dan sumber-sumber yang tidak dinyamakan ni, yang membantu memarakkan ura-ura, khabar angin dan desas-desus yang tidak bermakna, yang bertujuan menekan Perdana Menteri. Dan ini tidak ada dalam kuasa perlembagaan mereka. Termasuk membuat satu perhimpunan besar di mana Zaid berjumpa 700 orang dan semua ni, dan mengadakan sidang media. Semua ni dilihat menekan Perdana Menteri. Ini tidak baik, ya, kerana anda menggunakan platform UMNO yang majoriti pemimpin bahagiannya dan cawangannya difahamkan tidak suka atau tidak setuju dengan Zaid, ya. Sebab itu kita tidak ada kenyataan rasmi yang mendedahkan berapa pemimpin bahagian yang bersetuju dan sebagainya. Okay, tapi apa pun itu adalah menimbulkan tekanan terhadap Perdana Menteri, ya, dan saya dah berulang kali suruh jangan layan, ya, kita hanya bertumpu kepada Perdana Menteri, ya. Okey, yang ketiga, saya rasa saya sudah sentuh beza peranan Ismail Sabri. Jadi anda lihat hari ini apabila Ismail Sabri masuk istana dan menghadap Agong sebagai Perdana Menteri, anda lihat dia memberitahu jika ada masa, ya, untuk membincangkan pembubaran Parlimen, dia akan bincang. Jika tidak ada masa, dia tidak akan bincang, kerana tumpuan adalah berhubung dengan mesyuarat Kabinet, dan mesyuarat dengan Agong adalah mesyuarat pra-Kabinet. Jadi sekiranya benar Ismail Sabri selaku Perdana Menteri bersetuju dengan kluster mahkamah atau UMNO untuk membubarkan Parlimen secepat mungkin, dan sekiranya benar tumpuan Ismail Sabri sekarang adalah untuk memberitahu kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa Parlimen harus dibubarkan pada tarikh sekian-sekian, maka Ismail Sabri tidak akan membuat kenyataan sedemikian, kerana prioriti Ismail Sabri akan menjadi pengusulan tarikh pembubaran, bukannya mesyuarat pra-Kabinet. Kerana bila Parlimen bubar, Kabinet sudah tidak berfungsi dan Agong akan lantik kerajaan penjaga
caretaker, dan lazimnya ia adalah kerajaan yang sebelum parlimen dibubarkan. Jadi semestinya tumpuan atau agenda utama Ismail Sabri adalah tarikh pembubaran. Jadi kenyataan Ismail Sabri akan berbunyi, saya akan mengusulkan tarikh pembubaran kepada Agong dan kemudiannya membincangkan kabinet. Jadi kabinet jadi kedua, sebab memang kalau bubar kabinet dah tak relevan apa yang dibincangkan. Tetapi Ismail Sabri meletakkan kabinet sebagai keutamaan, dan jika ada masa dia akan bincangkan isu pembubaran, bukannya tarikh pembubaran. Dan kita lihat hari ini kabinet diberi keutamaan berbanding dengan isu pembubaran secara rasmi. Ini kenyataan rasmi. Secara tak rasmi, secara rahsia apa yang dibincangkan itu kita tidak perlu tahu. Tetapi secara rasmi penekanan diberi kepada kabinet. Maknanya ada niat dalam Ismail Sabri untuk kelangsungan kabinet, bukannya keutamaan diberi kepada perlunya parlimen dibubarkan. Dan menurut kenyataan rasmi, isu pembubaran parlimen tidak timbul. Jadi di sini mesej yang saya sebagai pemerhati, sebagai penganalisa, sebagai seorang yang menceburi politik mendapat adalah Perdana Menteri memberi mesej yang jelas bahawa beliau tidak berminat untuk melayan ataupun membenarkan diri dia ditekan untuk melakukan sesuatu selain daripada apa yang Perdana Menteri perlu lakukan apabila menghadap Agong. Itulah mesej sejelas-jelasnya. Sebab kalau kita berpandu kepada mesej kluster mahkamah UMNO dengan tekanan perhimpunan yang diorang adakan untuk beri tekanan, memang hari ini ke, esok ke, semalam ke, Ismail Sabri sudah bertungkus lumus memujuk yang di-Pertuan Agong untuk bertemu supaya dia boleh usulkan tarikh pembubaran. Jadi di sini kita sudah nampak percanggahan di antara desas-desus yang timbul dan apa yang berlaku. Okey. Ini saya harap jelas. Okey. Keempat, Zahid, ini saya dah sebut berulang kali. Zahid tidak pernah memberi sebab yang munasabah mengapa perlu pilihan raya. Saya berulang kali sudah memetik tarikh dan kenyataan Zahid yang bercanggah-canggah sebanyak 5 kenyataan untuk membuktikan kepada anda bahawa tidak ada sebab munasabah atau spesifik atau sebab yang masuk akal mengapa perlu pilihan raya. Zahid boleh spin tang mana dia nak spin. Dia boleh arahkan orang-orang dia dalam Barisan Nasional untuk spin. Berapa banyak dia pun nak spin. Tetapi saya dah tampilkan kenyataan-kenyataan rasmi Zahid yang menunjukkan, yang membuktikan dia tidak tahu sebenarnya, tidak ada alasan munasabah sebenarnya mengapa perlu pilihan raya. Bermula dengan kenyataan dia pada bulan Mac, BN pasti menang, perlu pilihan raya. Kemudian kenyataan dia beberapa minggu selepas itu, jangan guna alasan parlimen tergantung untuk adakan pilihan raya. Bermakna dia tak yakin lagi BN akan menang. Maknanya kenyataan pertama dia tidak boleh diguna pakai bahawa perlu pilihan raya sebab BN boleh menang. Okey. Kemudian kenyataan dia bahawa kita perlu menghormati mandat rakyat. Itu yang paling lawak sebab segala yang berlaku sekarang ni disebabkan pengkhianatan mandat rakyat oleh Zahid dan kuncu-kuncu dia apabila bersekongkol dengan pihak di dalam kerajaan mandat rakyat. Kemudian diberitahu dia sanggup meredah banjir, menunjukkan rakyat diketepikan. Penumpuan diberi kepada pilihan raya, maknanya dia terdesak, dan alasan-alasan sebelum ni semuanya tak boleh diguna pakai. Ya? Ada nombor 5, kemudian ada nombor 6, baru-baru ni ada nombor 7. Semuanya bercanggah-canggah, semuanya menunjukkan dasar penipu Zahid. Dan kita memang kenal dengan Zahid, dengan dasar penipu dia. Satu contoh yang paling nyata dasar penipu Zahid ni adalah secara senyap hantar surat kepada istana menipu Agong, kononnya Barisan Nasional menyokong Anwar Ibrahim. Sampai ahli-ahli parlimen BN ramai yang terkejut. Setiap bila kita sokong, majoriti terkejut. Dan Zahid sendiri dengan Najib secara senyap memberi sokongan terhadap Anwar. Tapi di dalam Perhimpunan Agong beritahu no Anwar, no DAP.
dasar penipu Zahid ni semua orang tahu. Itulah sebabnya majoriti bahagian cawangan menentang Zahid. Dan oleh kerana Zahid dah terdesak sangat nak adakan pilihan raya, jadi dia cuba mengunci mulut mereka yang menentang dia dengan membuat pemecatan demi pemecatan yang meragukan dari sudut perlembagaan UMNO, dan penggantungan demi penggantungan yang meragukan dari sudut perlembagaan UMNO. Dan apabila dah buang mereka yang menentang pembubaran awal dari MKT, dia lantik jurucakap Najib iaitu Hisham Jalil masuk ke MKT untuk memperkasakan MKT supaya MKT lebih menjurus kepada nak bubar awal parlimen. Dah terdesak. Dalam bahasa Inggeris dia orang kata bila orang terdesak dia mengamalkan permainan do or die. Jadi saya tak ada apa-apa nak rugi lagi, biar orang kata apa. Sebab kalau saya tak cuba bubarkan parlimen, kalau bubar parlimen, biarpun saya tahu BN akan menang, sekurang-kurangnya ada kemungkinan BN boleh berkuasa dengan membentuk gabungan dengan parti lain dan sebagainya. Berbanding saya parlimen tak bubar atau Agong tak berkenan nak bubar, dan parlimen bubar pada Julai 2023. Pada masa itu mungkin suku pertama tahun depan, kes akal budi saya diputuskan, dan jika saya didapati bersalah, saya naya. Ya, sekurang-kurangnya mungkin ini satu kemungkinan. Sekurang-kurangnya jika ada kemungkinan walaupun tipis BN kembali memerintah dengan gabungan baru dengan parti-parti lain, boleh lantik peguam baru, peguam negara baru, dan selagi kes akal budi ini belum diputuskan, mungkinlah, ini saya fikirkan, mungkin peguam negara boleh buang kes itu. Bila sudah diputuskan susah nak buang, memang tak boleh nak buang. Jadi nampak keterdesakan Zahid. Okey. Dan apabila kenyataan-kenyataan, alasan-alasan bercanggah ini sudah dibuktikan, sudah dipaparkan, diviralkan, bila Zahid dah kantoi, dia buat apa? Dia mula memfitnah pembangkang. Bila pembangkang menegakkan demi rakyat perlunya pilihan raya dilambatkan sebab banjir, Zahid berkata pembangkang takut nak pilihan raya. Jadi sekarang sudah ada alasan baru. Bukannya pilihan raya sebab Zahid yakin boleh membentuk satu kerajaan yang lebih stabil berbanding sekarang. Itu pun tak pernah dibuktikan. Tetapi sekarang ianya adalah atas dasar aku berani kau takut. Kalau berani jom pilihan raya. Itu bukannya asas mengadakan pilihan raya. Asas mengadakan pilihan raya sekiranya ingin diawalkan berbanding dengan tempoh penuh adalah jika anda yakin anda boleh bentuk kerajaan yang cukup stabil. Itu pun Zahid dah kata dia tak yakin, demi rakyat, demi negara. Bukannya mencabar siapa takut siapa berani. Negara ni bukan milik Zahid, kerajaan ni bukan milik Zahid. Okey. So bila pembangkang menyatakan yang benar, bila ahli parlimen pembangkang menyatakan yang benar, perlu ditangguh. Zahid kata pembangkang pengecut. Zahid kata pembangkang memainkan isu banjir. Pertama sekali, bukan hanya pembangkang yang memainkan isu banjir. PAS sendiri berkali-kali dengan nada yang sama seperti pembangkang cuba menasihati Zahid tak boleh ada pilihan raya sekarang. Tapi Zahid bertumpu kepada pembangkang. Dia tak sentuh PAS. Nampak dasar penipu Zahid. Kedua, kerajaan memang wajib memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dalam apa jua keputusan yang diambil. Itulah dikatakan kerajaan bertanggungjawab. Itu adalah kewajipan kerajaan. Itulah salah satu fungsi utama kerajaan dari sudut perlembagaan. Dan begitu juga yang di Pertuan Agong, rakyat diutamakan. Jadi bila dah ada risiko cukup nyata bahawa banjir boleh berlaku bila-bila dalam musim tengkujuh, dan atas pengakuan Muhammad Hassan sendiri tahun lepas sampai bulan Mac ada banjir, memandangkan parlimen wajib bubar pada 20-23 Julai, bukankah lebih elok pilihan raya diadakan selepas bulan Mac tahun depan? Ya? Tapi mereka dah terdesak dan sekarang masuk cabar-mencabar. Jadi jika pembangkang mahupun PAS menyatakan yang benar demi rakyat,
kerana bimbang dengan rakyat, kita akan difitnah oleh Zahid dengan dasar penipu dia. Kononnya kita mencari alasan. Jadi kalau semua yang nak berjuang demi rakyat dituduh dengan fitnah, kononnya mereka takut, mereka hanya menimbulkan propaganda. Jadi buat apa ada pembangkang? Buat apa menceburi bidang politik? Jadi Zahid sudah terlalu terdesak. Dia sedang memainkan peranan do or die dalam bahasa Inggeris. Do or die maknanya saya dah tahu tak ada apa nak dirugikan. Lebih baik saya menekan dengan apa jua cara sekalipun untuk adakan pilihan raya. Sekurang-kurangnya ada peluang tipis saya boleh jadi Perdana Menteri ke, kita boleh kawal kerajaan. Ya, ada peluang tipis. Berbanding saya tak buat apa-apa, memang kantoi. Ya, sama seperti anda bawa seorang ke puncak bukit. Anda beri dia dua pilihan. Kalau anda tak nak lawan saya, anda pegang pisau atau pistol. Anda tak nak lawan saya, anda confirm akan mati sebab saya nak tolak kau terjun bukit. Tapi kalau anda lawan saya, kemungkinan anda akan ditembak, tetapi ada peluang tipis anda boleh terselamat. Apakah pilihan anda? Anda akan menyerang orang yang dengan pistol tu. Ini adalah keterdesakan Zahid. Ya. Fitnah Zahid. Ya. Sampai hari ini anda lihat Facebook Zahid, dia memfitnah. Kemudian kenyataan bongkak dan sumbang sumber-sumber dalam UMNO sampai saat terakhir mereka terus mengelirukan rakyat. Satu kenyataan yang dipetik oleh Free Malaysia Today, sumber yang tidak dinyatakan, mengatakan tidak ada gunanya, jangan cuba, sebab Perikatan Nasional dikhabarkan 15 menteri menghantar surat kepada istana untuk menolak pilihan raya awal. Jadi dikatakan tak guna, anda tidak boleh mengubah apa-apa. Jadi mereka membuat kenyataan palsu ni untuk cuba mempengaruhi Perdana Menteri untuk memastikan Perdana Menteri akan usul pembubaran. Jadi Zahid, kuncu-kuncu dia, kluster mahkamah, ya, UMNO ni memang cukup yakin hari ini akan berlaku pengusulan pembubaran, tapi tak berlaku. Sebab itu semua kenyataan yang dangkal, kenyataan fitnah, kenyataan bohong daripada UMNO, satu parti, ya, yang cukup besar dalam negara ni, yang kononnya memperjuangkan agama, bangsa dan negara, tetapi sedang digunakan sebagai platform oleh seorang pemimpin terdesak bernama Zaid Amidi untuk memarakkan propaganda terdesak dia untuk bubar parlimen. So itu penjelasan saya. Hari ini adalah hari dalam bersejarah. Saya tak kata esok Ismail Sabri tak akan, mungkin Rabu depan akan berjumpa dengan Agong untuk mengusul pembubaran parlimen. Saya tidak mungkin tahu. Hari ini Perdana Menteri mungkin cekal. Dia mungkin mengutamakan kabinet berbanding dengan perlunya diusulkan pembubaran. Esok Rabu depan ke Isnin depan saya tidak tahu. Okey? Tetapi setakat hari ini, mesej yang saya dapat daripada pertemuan ini adalah Perdana Menteri meletakkan kabinet di atas keperluan diadakan pilihan raya dan tidak melutut kepada kluster mahkamah. Okey. Akhir sekali, sebelum saya berpisah, ya, sebenarnya saya dan lebih khusus lagi Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah semalam telah menjelaskan sejelas-jelas mungkin apakah pilihan-pilihan yang ada pada Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya pun sudah berkongsi video Muhammad Hanif. Sepintas lalu, andai kata Ismail Sabri bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong dan mengusulkan satu tarikh, menurut Muhammad Hanif, ya, dan kalau kita bersandar kepada perlembagaan persekutuan seperti yang saya ceritakan semalam, pertama, Yang di-Pertuan Agong ada kuasa perlembagaan yang ditulis dengan jelas untuk menidakkan pembubaran parlimen berdasarkan nasihat Perdana Menteri. Ini ditulis dengan jelas. Perkara 40, anda pergi rujuk perkara 40-2-B. Kedua, Yang di-Pertuan Agong boleh menerima nasihat Perdana Menteri tetapi menangguhkan keputusan ke satu tarikh yang tidak ditetapkan.
Kemudian yang di-Pertuan Agong, menurut Muhammad Hanif Katri, boleh mengadakan persidangan dengan majlis raja-raja sebelum membuat keputusan. Dan salah satu keputusan yang mungkin boleh dibuat oleh yang di-Pertuan Agong berdasarkan situasi yang cukup jelas yang kita boleh lihat, dan saya percaya yang di-Pertuan Agong sendiri boleh lihat betapa kucak-kacirnya politik negara dijadikan oleh kluster Mahkamah UMNO ni. Yang di-Pertuan Agong boleh sahaja mengisytiharkan darurat politik, ya, tanpa membubarkan parlimen. Adakah yang di-Pertuan Agong boleh membubar parlimen dan kemudian mengisytiharkan darurat politik? Saya fikir boleh. Tetapi yang di-Pertuan Agong boleh memutuskan untuk mengisytiharkan darurat politik dan tanpa membubarkan parlimen. So itu sahaja pencerahan saya. Diharap anda berkongsi pencerahan ini supaya orang ramai dapat menilai, menghayati dan memikirkan sendiri apa yang harus kita bertumpu dan apa yang harus kita buang. Okey. Syabas kepada Perdana Menteri kerana mengutamakan Kabinet berbanding keperluan mengusulkan tarikh pembubaran parlimen. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.